Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit masih lagi dalam muqaddimah. Bila disebut perkataan madhab, bila disebut perkataan madhab Syafi'i, jadi kalau kita tengok tadi pada ibarat wa huwa kathirul fawaidi umdatun fi tahqiqil madhab. Madhab Syafi'i ni, sebab ada orang dia kelirukan orang lain dengan mengatakan madhab Syafi'i ni apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Itu bukan maksud madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ni kalau dalam mahalli ada dia punya ta'rif dia, ma dhahaba ilaihi Syafi'i wa ashabuhu. Jadi madhab Syafi'i ini bukan terjemahan dia apa yang Imam Syafi'i ijtihadkan sahaja ataupun apa yang Imam Syafi'i fatwakan sahaja. Tidak. Tetapi ma dhahaba ilaihi Syafi'i wa ashabuhu min al-ahkami fil masail. Sebab itu kalau kita nak sebut madhab Syafi'i ini, ringkasannya adalah majmu'u aqwali Syafi'i wa wujuhul ashab. Jadi fatwa-fatwa ulama Syafi'i juga dipanggil madhab Syafi'i. Fatwa-fatwa ulama Syafi'i yang kemudian ni, tetapi menggunakan usul ataupun istimbat daripada aqwal dan wajah ashab juga dipanggil madhab Syafi'i. Maka kadang-kadang dibentangkan kepada awam secara mughalatah untuk keliru kan, mengatakan ini bukan perkataan Imam Syafi'i, ini perkataan ulama Syafi'i. Jadi kamu bukan ikut madhab Syafi'i. Tidak. Jadi madhab Syafi'i ini dah jadi satu ta'rif dan istilah. Kenapakah istimbat ulama Syafi'i juga dipanggil madhab Syafi'i? Kerana istimbat mereka adalah berdasarkan usul dan qawaid madhab Syafi'i. Oleh kerana itu, ulama membahaskan bilakah pendapat ulama Syafi'i boleh dipanggil wajah. Misalnya dibahaskan tentang pandangan Imam Muzani, pandangan Munziri. Adakah boleh dipanggil wajah ataupun tidak? Abu Thawr misalnya. Jadi kita letak satu kaedah. Selagi mana pandangan mereka berasaskan usul dan qawaid madhab Syafi'i, maka dia boleh dipanggil wajah. Bila dia boleh dipanggil wajah, maksudnya dia adalah madhab Syafi'i. Sebab itu ada juga pandangan ulama Syafi'i yang tidak boleh dipanggil wajah, maka dia dipanggil ikhtiar. Contohnya Imam Nawawi ada ikhtiar sendiri, Imam Ghazali, Imam Subki, Imam Bulqini, Imam Muzani yang paling atas lah. Jadi kalau kita nak nukilkan, kita tak boleh kata ini adalah satu wajah dalam mazhab Syafi'i. Tak. Ini memang terkeluar dari mazhab Syafi'i tapi dipanggil ikhtiarat. Sehingga ada tesis yang menulis tentang al-ikhtiyaratul fiqhiyah bagi Imam Nawawi, dikumpulkan. Ikhtiar Imam Nawawi. Kenapa penting untuk kita tahu istilah wajah dengan ikhtiar? Kaedah dia, kalau berpegang dengan wajah, dia masih berpegang dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau berpegang dengan ikhtiar, itu adalah ikhtiar peribadi ulama tersebut. Kalau nak sebut, kena sebut secara mansub. Ini ikhtiar Imam Nawawi. Contoh saya ambil ikhtiar Imam Nawawi. Imam Nawawi berpandangan bahawasanya basuhan khinzir itu memadai sekali sahaja, seperti mana mazhab Hanafi. Tetapi ketika Imam Nawawi menyebut ikhtiar itu, beliau tak campur adukkan dengan kitab mazhab. Contohnya Matan Minhaj. Dalam Matan Minhaj, Imam Nawawi tak bawa langsung pendapat itu. Sebab ini dipanggil amanah ilmu. Kalau satu orang guru mengajar kitab mazhab Syafi'i, dia kena terang mazhab Syafi'i bukan mazhab dia. Sebab mazhab ini sifat dia ada riwayat. Bukan orang yang mengajar mazhab Syafi'i dia keluar pula ijtihad dia. Itu dia panggil, dia mengajar mazhab dia lah. Kamu nak mengajar mazhab Syafi'i ke? Nak mengajar mazhab kamu kan?
So sebab itu mazhab ini adalah riwayah. Macam hadis adalah riwayah, maka mazhab juga adalah riwayah. Sebab itu tadi Ustaz Fuad ada sentuh tentang at-tariq. At-tariq ni adalah ikhtilaful ashab fi hikayatil mazhab. Dalam masalah, sesuatu masalah pun ada berbeza pandangan, berbeza riwayat. Ada ulama Syafi'i kata, Imam Syafi'i kata macam ni dalam masalah. Tapi ada ulama Syafi'i yang lain kata tak. Imam Syafi'i kata yang lain. Ada ulama kata dalam masalah ini Imam Syafi'i ada dua qaul. Ada sebahagian ulama kata ada satu qaul, maka jadilah tariqul qat'i dan tariqatul khilaf. Jadi apa yang kita nak tegaskan bahawasanya belajar mazhab ini adalah riwayat. Dia kena hafal, kan? Kalau belajar fiqh dia kena hafal masail, bukan dia cipta masail. Kecuali kalau dia betul-betul memahami masail, maka dia istimbat. Itu keupayaan ashabul wujuh yang disebutkan sebelum ini. Itu yang kita nak sentuh tentang istilah al-mazhab yang sangat penting untuk diambil faham. Dan satu lagi istilah mukharraj. Jadi istilah mukharraj ni Imam Syafi'i, ulama kita amanah dalam nukil qaul. Kalau qaul itu adalah qaul Imam Syafi'i, maka kita sebut qaulul Syafi'i. Tapi kalau dia adalah qaul mukharraj, tak boleh disebut qaul Imam Syafi'i. Kena sebut qaulun mukharrajun li Syafi'i. Kalau itu memang qaul Imam Syafi'i, boleh sebut mutlak qaul Imam Syafi'i. Samalah juga bila kita keluarkan pendapat, kita kata ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Maka walaupun itu pendapat asal, kita boleh guna perkataan pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita nak kata ini pendapat Imam Syafi'i, kita kena ingat betul benda itu adakah memang ada nas ataupun qaul Imam Syafi'i. Jadi nak selamat kita sebut mazhab Syafi'i. Bukan semua orang boleh ingat yang mana satu qaul, yang mana satu wajah. Jadi kalau disebut perkataan mazhab Syafi'i, tak kisahlah itu qaul ke wajah ke, maka nisbah itu adalah sahih. Maka dalam mustalahat ni diajar nisbah yang betul. Kalau ini qaul, qaul. Kalau ini wajah, maka daripada situ kita juga berlatih diri kita dakik dalam nisbah kepada ulama supaya tak tukar, tidak menisbahkan sesuatu bukan kepada tuan punya perkataan tersebut. Itu saja yang